Melayu malas, Melayu bakal pupus, orang Cina guna menyepit makanan, bukti mereka gagal berasimilasi. Orang Cina tidak tahu bersyukur. Siapakah yang pernah mengeluarkan kesemua kenyataan berbau perkauman ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Mahathir baru-baru ini membangkitkan hujah asimilasi dalam wawancara dengan stesen televisyen India. Dia mengkritik kaum India di Malaysia yang masih mengamalkan adat rasam nenek moyang mereka serta membayangkan bahawa kaum India tidak setia kepada Malaysia. Mahathir kemudian dipanggil dan disiasat polis berhubung kenyataan tersebut. Dia bagaimanapun terus mengeluarkan satu lagi kenyataan kontroversi yang mendakwa orang Melayu akan pupus dalam 10 tahun lagi jika tidak bersatu. Kenyataan Mahathir sebelum ini telah menyentuh sensitiviti pelbagai kumpulan kaum. Pengkritiknya kemudian mempersoalkan sama ada bekas Perdana Menteri itu mengeluarkan kenyataan kontroversi bagi mengalih perhatian daripada siasatan SPRM terhadap anaknya. Sebagai salah seorang ahli politik yang paling berpengalaman di dunia, adakah Mahathir mempunyai motif politik setiap kali dia mengeluarkan kenyataan perkauman? Mari kita imbas kembali apa yang dikatakan Mahathir sejak setengah abad yang lalu dan apakah muslihat di sebaliknya. Perlu diingat bahawa kenyataan perkauman Mahathir bukan sahaja disasarkan kepada bukan Melayu tetapi kadang-kadang juga kepada orang Melayu sendiri. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, Mahathir secara terbuka mengkritik Perdana Menteri ketika itu antara lainnya menuduh Tunku Abdul Rahman membenarkan penguasaan orang Cina dalam ekonomi. Mahathir berhujah dengan mendakwa orang Melayu tidak dapat menikmati hasil pembangunan negara. Akibatnya, Tunku memecat Mahathir daripada UMNO. Bagaimanapun, Mahathir tidak hanya berdiam diri, dia segera mengarang buku Dilema Melayu dengan menyasarkan penguasaan ekonomi perniagaan Cina dan berhujah bahawa orang Melayu memerlukan tongkat. Dia mendakwa tanpa tongkat, orang Melayu akan sukar bersaing dengan bangsa lain. Ekoran peristiwa 13 Mei, nasionalisme Melayu terus melonjak. Pada tahun 1970, Tunku Abdul Rahman berundur dan membenarkan Mahathir kembali kepada UMNO. Mahathir kemudiannya menjawat jawatan Perdana Menteri pada 1981 dan mula membentuk dirinya sebagai pelindung orang Melayu. Taktik Mahathir pada masa yang sama adalah dengan mengkritik orang Melayu sebagai malas sambil memperkenalkan pelbagai dasar yang bertujuan membantu dan melindungi kepentingan orang Melayu. Pendekatan kritik sambil memberi insentif kepada orang Melayu menjadi ciri utama dalam kerjaya politiknya. Semasa Mahathir mengemukakan tanggapan bahawa orang Melayu malas, dia juga mempromosikan idea mengenai kemewahan orang Cina dengan menggambarkan kaum itu sebagai kaya dan rajin bekerja. Melalui gambaran jangka panjang ini, Mahathir juga mewujudkan persepsi bahawa orang bukan Melayu sebagai pengeksploitasi. Ini memburukkan lagi ketidaksamarataan, malah menimbulkan ketegangan hubungan kaum semasa pelaksanaan dasar. Pada tahun 1987, masyarakat Cina membantah pelantikan guru bukan berbahasa Cina oleh Kementerian Pendidikan untuk jawatan pentadbiran di sekolah vernacular. Pentadbiran Mahathir bertindak balas dengan menangkap 107 pemimpin termasuk daripada parti politik dan kumpulan pendidik Cina. Mahathir turut mengarahkan penutupan 3 buah akhbar. Tindakan keras itu meningkatkan ketegangan serta disifatkan sebagai antara tempoh paling gelap bagi demokrasi Malaysia yang dikenali sebagai Operasi Lalang. Pada tahun 1991, Mahathir memperkenalkan wawasan 2020 yang merangkumi konsep bangsa Malaysia. Konsep itu bertujuan untuk mewujudkan identiti kebangsaan yang inklusif, merangkumi pelbagai etnik dalam negara yang berbilang bangsa. Idea ini pernah dilihat sebagai usahanya bagi melepaskan dirinya daripada pendirian perkauman dan ketuanan Melayu yang terdahulu. Selepas kemenangan besar Barisan Nasional dalam pilihan raya umum 1995, Mahathir sekali lagi mempromosikan gagasan bangsa Malaysia. Dalam tumbual dengan majalah Time pada tahun berikutnya, Mahathir malah menyatakan bahawa idea seseorang itu perlu menjadi 100% orang Melayu untuk menjadi rakyat Malaysia tidak lagi diterima. Pentadbirannya menerima Malaysia sebagai negara berbilang kaum dan akan menumpukan usaha dalam membina jambatan bagi menghubungkan semua pihak. Tegasnya lagi, pihaknya tidak berniat untuk mengislamkan atau memangsa orang bukan Melayu menukar agama. Bagaimanapun, usaha Mahathir seterusnya untuk perpaduan etnik dan dasar pendidikan terus mencetuskan kontroversi apabila cadangannya untuk memperkenalkan pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris berdepan tentangan kumpulan pendidikan Cina Donzong. Dia melabelkan mereka sebagai pelampau. Rancangannya untuk mewujudkan sekolah wawasan turut berdepan halangan sehingga mengakibatkan kegagalan rancangan itu. Pada 2003, selepas memerintah selama 22 tahun, Mahathir akhirnya berundur. Namun dia tidak pernah berhenti mengkritik penggantinya Abdullah dan Najib. Pada masa yang sama, Mahathir terus mencetuskan sentimen perkauman sebagai usaha untuk mengekalkan pengaruh politiknya. Pada tahun 2010, Mahathir berulang kali mengkritik konsep satu Malaysia yang diperkenalkan Perdana Menteri ketika itu Najib Razak sebagai tidak jelas. Dia terus menggalakkan dasar asimilasi dengan alasan bahawa orang bukan Melayu mesti melupakan latar belakang etnik mereka dan bercakap hanya satu bahasa bagi mencapai maksud sebenar satu Malaysia.
Berikutan kekalahan ketara yang dialami oleh Barisan Nasional khususnya MCA dalam pilihan raya umum 2013, Mahathir kemudiannya menyalahkan orang Cina sebagai tidak berterima kasih. Menurutnya, orang Cina tidak bersyukur dengan mengundi pembangkang, walaupun pentadbiran Najib berusaha memikat pengundi Cina dengan memperuntukkan dana untuk pendidikan Cina. Sehingga 2014, Mahathir terus berpegang teguh dengan pendirian Melayu Malas. Dalam temu bual bersama utusan Malaysia, Mahathir menyatakan sekiranya dia terus menjadi Perdana Menteri, dia akan terus berusaha mengubah minda orang Melayu. Pengkritik secara meluas percaya bahawa Mahathir bermula dengan bukunya Dilema Melayu, lazimnya mengeksploitasi isu perkauman bagi mencetuskan kebimbangan di kalangan orang Melayu. Hujah awalnya mungkin dipersembahkan dengan rasa kecewa, bertujuan untuk mengingatkan orang Melayu tentang kebergantungan mereka kepada kerajaan demi kesinambungan dan pengukuhan sokongan politik di kalangan orang Melayu. Bagaimanapun, selama beberapa dekad, dasar ekonomi baru yang diteruskan oleh pentadbiran Mahathir telah mewujudkan golongan elit dan kaya yang mempunyai hubungan rapat dengan parti pemerintah serta memanfaatkan beberapa kroni terpilih. Pada 2018, Malaysia telah mengalami perubahan pertama kerajaan melalui pilihan raya. Namun, adakah Malaysia berubah menjadi lebih baik ketika itu? Walaupun Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri, pendiriannya tidak berubah secara ketara. Dalam wawancara bersama Malaysia Kini, dia mengulangi hujah mengenai kemalasan orang Melayu serta membayangkan bangsa itu tidak mampu bersaing dengan bangsa Cina. Pada 2019, Mahathir mempertahankan kenyataan tersebut ketika menghadiri Kongres Maruah Melayu. Ketika Pakatan Harapan mula-mula berkuasa, UMNO dan PAS bergabung di bawah gabungan Muafakat Nasional. Namun, peristiwa langkah Sheraton membawa kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Berikutan kehilangan kuasa, hubungan Mahathir dan Pakatan Harapan menjarak. Dengan menyaksikan wacana perkauman Mahathir menjadi lebih ketara, sama ada bercakap kepada Asia Times atau Malaysia Kini, Mahathir sering bercakap mengenai kekayaan orang Cina yang membawa kepada jurang pendapatan. Dia turut mengkritik sekolah vernakular kerana menyebabkan perpecahan negara. Mahathir juga menggunakan analogi penggunaan penyepit makanan dengan mempersoalkan orang Cina untuk meninggalkan amalan tradisional termasuk penggunaan penyepit serta keengganan untuk melepaskan identiti etnik mereka. Di sebalik kenyataan perkaumannya sekali-sekala, usaha Mahathir itu tidak menyelamatkannya dari segi politik. Pada pilihan raya umum ke-15, gabungan yang diketuai oleh Mahathir, Gerakan Tanah Air, mengalami kekalahan yang teruk. Mahathir sendiri kehilangan kerusinya dengan Kawi. Berikutan kekalahan ini, adakah Mahathir mengubah pendiriannya dan menerima kelpelbagaian budaya dan bangsa? Nampaknya tidak. Mahathir masih lagi Mahathir, walaupun tanpa sokongan pejuang dan GTA. Dia kemudiannya mewujudkan gerakan Proklamasi Melayu dan kemudiannya antara lain mendakwa terdapat percubaan orang luar untuk mengubah Malaysia daripada tanah orang Melayu menjadi negara berbilang kaum. Ketika ini, Presiden PAS, Hadi Awang menyokong gerakan Proklamasi Melayu dan Mahathir juga berkempen untuk Perikatan Nasional berjuang untuk menarik undi Melayu. Walaupun telah dipanggil oleh polis sebanyak 9 kali kerana kenyataan yang menyentuh isu bangsa, raja dan agama, Mahathir berikrar untuk tidak berdiam diri, malah menuduh Perdana Menteri Anwar sebagai diktator. Selepas membincangkan begitu banyak kenyataan klasik daripada Mahathir, reaksi awal orang ramai mungkin mencemoh dan melihatnya tidak lebih daripada pesalah perkauman yang berulang. Bagaimanapun, apabila meneliti hujah-hujah ini, kita boleh membuat kesimpulan mudah. Sokongan Mahathir terhadap ideologi perkauman tidak pernah berubah dan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, retorik melampaunya hanya dipergiatkan dalam usahanya mengejar kuasa politik. Penganalisis mencarangkan bahawa kritikan Melayu sebagai malas oleh Mahathir secara berterusan dan menuduh bangsa lain sebagai orang luar adalah semata-mata untuk melebarkan jurang perkauman antara orang Melayu dan bukan Melayu. Tindakan ini dilakukan secara konsisten bagi meraih faedah politik sambil mengabaikan realiti Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum. Tuduhan Mahathir bahawa masyarakat India tidak setia kepada negara melalui teori asimilasinya pada Januari tahun ini turut mendorong respon balas sarkastik daripada Anwar. Dia memang terkenal, Melayu bagi dia malas, melainkan dia India dan China itu dianggap kurang loyal, melainkan beberapa kroni dia. Saya ingat kenyataan itu kita bantah keras, sangat tidak bertanggungjawab. Bagi saya, semua rakyat yang loyal kita harus hormati, tak kira siapa mana kaum. Zaman telah berubah dan hujah perkauman Mahathir tidak lagi berpengaruh seperti 50 tahun yang lalu. Orang Melayu kini sudah lali dengan ancamannya dan orang bukan Melayu tidak lagi melihatnya sebagai wira negara. Ini jelas dalam kekalahan teruknya pada pilihan raya umum ke-15.
Bagaimanapun, perlu difikirkan bahawa walaupun retorik sama daripada Mahathir telah hilang daya tarikannya, pemimpin konservatif dari Perikatan Nasional terus memanipulasi dan mengeksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan politik. Mereka berjaya meraih sokongan di kalangan orang Melayu seperti yang dilihat pada pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri tahun lalu, sehingga digelar sebagai fenomena gelombang hijau. Ini menunjukkan bahawa naratif perkauman sempit masih mempunyai penyokongnya. Hari ini, Bersatu dan PAS hampir menggantikan peranan UMNO sebelum ini sebagai pembela ketuhanan Melayu dan Islam. Dengan Mahathir diberi ruang dalam Perikatan Nasional, perkara ini menjadi cabaran besar bagi kerajaan perpaduan untuk menentang kebangkitan semula ekstremisme perkauman. Jika anda suka dengan laporan ini, jangan lupa tekan like dan share serta melanggan Malaysia Kini dan Kini TV. Kami akan terus menganalisa topik-topik hangat dan kami juga akan mengalu-alukan sokongan anda dengan mengimbas kod QR di skrin sebagai sumbangan bagi menggalakkan kami menghasilkan lebih banyak kandungan yang berkualiti.